Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Ahlan azaz. Waalaikumsalam. Miss Lailuddin dan juga semua sahabat-sahabat lain yang saya perasan di ruangan komen TikTok. Begitu juga di FB. Muhammad Hardi, Kamiza Muhammad Amil, Ninda Anis, Zainun Hadi, Echa Yunus, Bunga Lawang, Habibah Suib, Zuraida Siddiq, Fatimah Cik Mat, Siti Amni, Fitri Fitrah dan juga Hajarah Zai, Jamilah Ihsan, Maya Sari, Siti Ani, Jura Azlin Sufian, As-Sulaimi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga kita boleh memperbiasakan diri apapun yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu, untuk share, kongsi, sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ianya menjadi pahala dan juga ganjaran untuk setiap daripada kita dan yang lebih ramai dapat mendekatkan diri dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Kali ini kita dah berada pada siri yang ke-667 dan kita nak melihat pada ayat yang ke-58 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 184. Mohon sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran dan mohon sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruangan komen, memudahkan sesiapa yang join kemudian untuk melihat rujukan ayat yang mana, surah yang mana, muka surat yang berapa. Lalu muka surat 184 ayat yang ke-58 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Apa kata kita baca dahulu, sebab setiap satu huruf adalah ganjaran dan pahala. Jom kita lihat ayat yang ke-58 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fanbidh ilayhim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin. Sadaqallahul azim. Maka inilah ayat 58. Apakah ringkasan ayat yang ke-58? Pada ayat yang ke-58, Al-Quran menetapkan, Allah menetapkan apa yang perlu dilakukan oleh Nabi dan umat Islam ketika mana ada kekhawatiran dengan golongan yang ada perjanjian bahawa mereka akan melanggar, mencabuli perjanjian tersebut. Apakah tindakan, apa yang patut buat? Apakah ringkasan ayat yang ke-58? Sekali lagi, maka dalam ayat ini Allah menerangkan apakah tindakan
apakah kelakuan yang patut dibuat oleh umat Islam ketika mana umat Islam ada kerisauan, khawatir dengan pengkhianatan yang bakal ada daripada golongan yang mereka ada perjanjian. Perjanjian tu ada perjanjian. Perjanjian untuk saling tolong menolong, perjanjian untuk tidak serang menyerang, perjanjian masih ada. Tetapi ada kekhawatiran, ada kerisauan yang mana mungkin mereka akan langgar perjanjian. Maka apakah yang patut dilakukan? Allah terangkan pada ayat yang ke-58 ini. Apakah kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Maka kata para ulama tafsir, ayat sebelumnya, ayat 57, itu adalah golongan yang memang dah langgar perjanjian. Ayat 57 berkenaan tentang golongan yang memang telah melanggar perjanjian. Berkali-kali mereka melanggar perjanjian. Dan pada waktu itu dah tak ada perjanjian, dah habis perjanjian kerana mereka dah langgar perjanjian. Sebaliknya, ayat yang ke-58, golongan ini adalah golongan yang masih ada perjanjian, masih ada. Tapi risau, khawatir yang mana mereka ini akan langgar, akan mencabuli, akan pada waktu itu tidak ambil berat tentang perjanjian tersebut. Maka ini adalah perbezaan ayat 57 dan juga ayat 58. Adakah jelas? Kalaulah jelas, mohon sahabat-sahabat berikan maklum balas. Ianya adalah jelas. Itu perbezaan. Ayat 57, ayat sebelum dia, golongan yang memang telah melanggar perjanjian. Maka kita patut beri pengajaran kepada mereka. Ayat 58, golongan tersebut masih lagi ada perjanjian. Maka boleh tak kita yang langgar perjanjian hanya kerana kita ada sangkaan, kita risau, kita khawatir mereka khianat, lalu kita terlebih dahulu khianat? Tak boleh. Maka ini adalah ayat yang ke-58. Maka itu adalah ringkasan dan kaitannya. Jom kita lihat terjemahannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan. Wow, ini terjemahannya adalah dan. In, jika, ma takhafanna, wa imma, dan jika, takhafanna, kamu wahai Muhammad berasa takut, berasa risau, berasa khawatir. Terhadap siapa? Min, daripada qaumin, sesuatu kelompok manusia. Apa yang ditakutkan, apa yang dirisaukan belum berlaku lagi, tetapi ada kekhawatiran, kerisauan. Khianatan, risau akan pengkhianatan mereka. Tetapi perjanjian masih ada. Tetapi kita risau, macam tak tenteram lah, takut mereka khianat perjanjian. Maka apa yang patut kita buat? Boleh tak kita yang langgar perjanjian? Tak boleh. Itu bukan sifat orang Islam. Boleh tak kita yang serang mereka dulu? Tak boleh. Itu bukan sifat orang Islam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, fambith, maka lemparkanlah, alaihim, ke atas mereka, dalam kurungan perjanjian tersebut. Maka apakah maksud lemparkan perjanjian? Maksud pada waktu itu maklumkan kepada mereka yang kita tak nak teruskan perjanjian. Maklumkan kepada mereka yang kita nak batalkan perjanjian. Maklumkan kepada mereka yang kita pada waktu itu dah tak nak mengikut perjanjian. Maklumkan. Fambir ilaihim, ala, secara sawa, seimbang. Jadi biar dia. Nampak hati ya? Okey. Fambih, maka lemparkan. Apa maksud lempar? Kata para ulama tafsir, melempar sesuatu adalah gambaran yang kita dah tak nak sesuatu tersebut. Nak beri salam beri salam, okey? Jom beri salam. Cik kejap je. Oh, beri salam kan? Okey. Ya, beri salam, okey. Beri salam, okey? Beri salam, Assalamualaikum. Tak mandi lagi ni. Itu TikTok. Yang ni Facebook. Okey? Dah bagi salam dah? Assalamualaikum. Doakan saya. Bila nak mandi ni? Orang tanya bila nak mandi? Ada orang tanya. Bila nak mandi? Okey.
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, fambith. Apa terjemahan fambith? Lemparkan. Lemparkan perjanjian tadi. Apakah maksud lemparkan? Maka kata para ulama tafsir, lemparkan adalah gambaran yang kita dah tak nak perjanjian. Pada waktu itu kita pulangkan balik perjanjian tersebut. Fambith, lemparkan. Kenapa? Dah pergi main dengan kakak. Nak main dengan kakak, nak? Pergi makan. Pergi makan. Breakfast. Pergi. Boleh? Okey, pergi. Breakfast. Dah bagi salam dah tadi? Dah bagi breakfast. Okey. Fambith, lemparkan ilaihim kepada mereka ala sawa, secara seimbang. Apa maksud secara seimbang? Mereka pun tahu dah tak ada perjanjian sebab dah dimaklumkan. Kita pun tahu dah tak ada perjanjian sebab kita tak nak. Kerana apa kena maklumkan? Firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, iaitu benci. Allah benci al-khainin, orang-orang yang berlaku khianat. Allah benci kepada orang-orang yang berlaku khianat. Maka apakah mesej yang kita boleh dapat walaupun sekadar melihat terjemah? Walaupun sekadar melihat, apakah mesej? Maka firman Allah, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fambith ilaihim ala sawa. Ini mesej pertama, jelas. Dan jika kamu ada kerisauan daripada sesuatu kaum yang mereka akan mengkhianati perjanjian, maka pulangkanlah balik perjanjian itu kepada mereka secara seimbang. Itu satu mesej. Kita tak boleh nak langgar perjanjian, maklumkan, pulangkan balik. Kita sekarang ni dah tak ada perjanjian, kita pada waktu itu adalah seperti orang biasa, musuh dan sebagainya. Maklumkan. Kenapa kena maklumkan? Kenapa tak boleh serang hendap? Kenapa pada waktu itu tak boleh langgar je perjanjian? Sebab kalau kita tak buat dulu, mereka yang akan serang kita. Firman Allah, mesej yang kedua, sesungguhnya Allah benci, tak suka kepada orang yang berlaku khianat. Maka ini adalah mesej dia. Maka di sini ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah kisah Muawiyah bin Abu Sufyan waktu jadi khalifah. Maka dalam riwayat Ibnu Kathir disebutkan daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam riwayat Ibnu Kathir daripada Imam Ahmad bin Hanbal, maka diriwayatkan bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan pada zaman dia pernah ada perjanjian dengan orang-orang Rom. Pernah ada perjanjian genjatan senjata, yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu tak akan serang mereka. Orang Rom pada waktu itu tak akan serang Muawiyah. Ada perjanjian. Maka Muawiyah pada waktu itu mencari helah untuk menyerang hendap Rom. Maka pada waktu itu Muawiyah bawa tenteranya sembunyi-sembunyi sampailah ke sempadan Rom, kerana itu adalah hari terakhir perjanjian, hari terakhir. Maka dia bawa pelan-pelan tentera dia sampai ke sempadan. Esok dah habis dah perjanjian, ini hari terakhir. Maka dia bercadang esok dia nak serang hendap supaya dia boleh tawan pada waktu itu mana yang dapat daripada jajahan Rom. Maka pada waktu itu Muawiyah buat begitu. Maka dalam askar tersebut, dalam pasukan tersebut, tiba-tiba ada seorang tua yang pada waktu itu dia menjerit dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, wafa, penuhilah perjanjian, la ghadara, jangan mengkhianati perjanjian. Kemudian suara tadi berkata lagi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ada perjanjian antara dia dengan sesuatu kaum, maka janganlah dia membatalkan, mencabuli perjanjian tersebut sehinggalah pada waktu itu dia maklumkan kepada mereka secara seimbang. Jangan, ini adalah hilah, jangan langgar perjanjian. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan bila dengar sabdaan Nabi SAW, Nabi tak benarkan, maka pada waktu itu Muawiyah tarik balik tentera dia, patahkan balik tentera dia. Maka daripada sini kita belajar bagaimana Al-Quran mendidik kita agar pada waktu itu tidak mencabuli perjanjian. Kalaulah pada waktu itu nak berlawan, nak berperang, pulangkan balik perjanjian, maklumkan dulu. Perjanjian kita dulu aku pulangkan dan sekarang ini perlu berhati-hati. Kita dah tak ada sebarang agreement perjanjian.
Maka itu adalah cara dia. Sebab orang ni belum khianat. Ayat 57, mereka dah berlaku khianat. Ayat 58, belum berlaku khianat, sekadar risau. Takhafanna, sekadar takut. Maka daripada sini, apakah tadzakur pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama yang kita boleh dapat adalah kerisauan tentang pengkhianatan pun adalah sesuatu yang perlu untuk berjaga-jaga. Sebab itu Allah cerita, walaupun belum berlaku, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, dan kalaulah kamu risaukan berlakunya pengkhianatan, maka pada waktu itu dah perlu untuk berikan perhatian. Cuma pada waktu itu jangan melanggar perjanjian jika ada. Kadang-kala ada orang dia tak ambil risau tentang kegusaran hati dia, yang pada waktu itu kata jangan, orang ni lain macam, orang ni begini. Kadang-kala hati itu adalah isyarat daripada Allah, ilham daripada Allah. Kadang-kala bagi dia mainan, kau tak nanti dia ganggu yang dekat TikTok. Okey. Maka perkataan takhafanna, kerisauan akan pengkhianatan, adalah sesuatu yang perlu diambil berat walaupun belum berlaku. Cumanya pada waktu itu ada batas-batasnya, perlu berhati-hati. Kalaulah ada perjanjian, jangan dicabuli, tapi perlu berhati-hati. Setengah orang pada waktu itu dia tak nak ambil peduli pun. Alah, ini sekadar mainan hati je, tak apalah. Maka sedar-sedar dah kena tipu. Sedar-sedar pada waktu itu dah dikhianati. Maka kalaulah kadang-kala hati kita ada bagi isyarat sesuatu, yang kadang-kala ianya adalah ilham, kadang-kala ianya adalah petunjuk, walaupun belum ada bukti, belum berlaku, maka kerisauan tersebut perlu diberikan perhatian. Maka sebab itu Allah sebutkan di sini, dan jika kamu risaukan pengkhianatan daripada sesuatu kaum, walaupun belum berlaku, tidak ada masalah untuk mengambil langkah berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Kemudian firman Allah, pengajaran yang kita boleh ambil adalah daripada perkataan fambith, lemparkan, pulangkan. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, bila ada sesuatu perjanjian, kalaulah belum tiba masa habisnya perjanjian tersebut, kita dah tak nak dengan perjanjian tadi, penting untuk maklumkan. Penting untuk maklumkan. Jangan kita rasa, lantaklah dia, yang penting aku dah tak nak. Tak boleh. Itu bukan sifat seorang Islam. Mesti kena maklumkan, supaya pihak kita pun jelas, pihak yang ada perjanjian pun jelas. Oh, dia ni dah tak nak dah ikut perjanjian. Faham, jelas. Maka yang sana-sana pun tak tertanya-tanya, yang kita pun pada waktu itu tidak mengkhianati sebarang perjanjian yang ada. Fambis, kena maklumkan kalau ada perjanjian yang kita dah tak nak, yang kita dah tak suka, yang kita pada waktu itu dah tak ambil peduli. Sebab itu digambarkan dengan lempar. Maksudnya kita dah tak suka, dah tak nak dan sebagainya. Maka itu pengajaran yang kedua. Mesti ada mesti ada clarify, mesti ada pada waktu itu penjelasan. Kalaulah pada waktu itu dah tak nak ikut sebarang perjanjian. Maka ini adalah mesej yang kedua yang kita boleh dapat. Kenapa? Supaya adil, ala sawa, supaya sama, secara seimbang. Dia pun tahu yang dah tak ada sebarang ikatan, yang kita pun tahu dah tak ada sebarang ikatan. Ala sawa, supaya boleh berlaku secara seimbang. Kenapa? Sebab perkara yang antara yang Allah benci, kadang-kala kita tak ambil peduli, kadang-kala kita ambil ringan, itulah pengkhianatan. Kadang-kala kita kata orang lain khianat, kita tak sedar kita pun berlaku khianat. Kita kata orang lain pada waktu itu mencabuli perjanjian, kita pun pada waktu itu mencabuli perjanjian. Dan ianya adalah perkara yang Allah benci sebenarnya. Sebab itu pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, bila Allah sebut innallaha la yuhibbu, Allah benci, Allah tak suka, Allah murka kepada golongan yang bagaimana? Al-khainin, kepada orang yang berlaku khianat. Maka kalaulah orang lain buat kepada kita, itu bukan alasan pada waktu itu untuk kita buat perkara yang sama. Bukan alasan. Sebab dia akan dapat hukuman dia, kita akan dapat balasan dan hukuman kita. Maka sebab itu kalaulah kita risaukan pengkhianatan seseorang,
pulangkan, batalkan sebarang perjanjian. Jangan kita pula berlaku khianat, sebab ianya adalah perbuatan yang Allah benci. Kemudian daripada sudut sirah, para ulama sirah terangkan perbezaan yang ada di antara ayat 57 dan ayat 58. Maka kata para ulama sirah, ayat 58 adalah contoh apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu contoh ayat 58 adalah apa yang berlaku kepada Nabi dan orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Maka di antara Nabi SAW dan orang-orang Yahudi Banu Quraizah ada perjanjian. Mereka tak akan mengkhianati Nabi, Nabi SAW tidak akan mengkhianati mereka. Namun pada waktu itu Nabi ada kerisauan. Kenapa? Sebab Nabi dapat tahu orang-orang Yahudi Banu Quraizah dapat offer daripada Abu Sufyan orang Mekah dan juga orang-orang Yahudi Banu Nadir supaya orang Yahudi Banu Quraizah bersama dengan mereka menyerang Nabi daripada arah dalam Madinah. Maka Nabi dapat makluman. Tapi orang Yahudi Banu Quraizah belum langgar janji. Orang Yahudi Banu Quraizah belum mulakan peperangan. Mereka pada waktu itu masih lagi berpegang kepada perjanjian. Maka pada waktu itu Nabi SAW ada kerisauan. Maka Nabi SAW telah batalkan perjanjian yang ada dengan mereka. Itu contoh ayat yang ke-58. Contoh ayat yang ke-57 pula, yang mana perjanjian itu musuh yang batalkan dulu adalah seperti mana perjanjian Nabi dengan orang Mekah sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, jarak tempoh perjanjian adalah selama 10 tahun. Orang Quraisy tak akan serang Nabi, Nabi pun tak akan serang Quraisy, tempohnya 10 tahun. Hanya 2 tahun berlalu, orang Quraisy langgar perjanjian. Mereka langgar dulu. Mereka mencabuli dulu. Di mana mereka bunuh orang yang berada bersama dengan Nabi, iaitu orang-orang daripada kabilah Khuza'ah. Mereka bunuh. Mereka langgar perjanjian. Maka adakah pada situasi ini Nabi kena maklumkan dulu? Tak perlu. Sebab perjanjian itu telah dicabuli oleh musuh dulu. Perjanjian tadi telah dilanggar oleh musuh dulu. Mereka yang langgar. Bila langgar, terbatal, dah tak ada perjanjian. Maka Nabi SAW bawa tentera dan orang Quraisy langsung tak sedar sebab Nabi tak maklumkan apa-apa. Sampailah tentera Nabi dah tiba dekat Marruz Zahran, yang mana jaraknya lebih kurang tak jauh daripada Mekah. Maka sampai ke Marruz Zahran baru orang Quraisy tahu. Maka Nabi SAW berjaya menawan kota Mekah. Maka ayat 58, mereka ni belum langgar perjanjian. Ada kerisauan. Ayat 57, dah langgar. Perjanjian dah terbatal. Ayat 57, tak perlu maklumkan lagi sebab dah batal perjanjian. Ayat 58 yang kita baru baca tadi, perlu maklumkan. Kalau kita dah tak nak perjanjian dan kita tak boleh nak ada assumption perkataan dia, sangka-sangka. Oh, saya buat macam ni sebab saya sangka nanti dia khianati saya. Baik, kalau begitu maklumkan dia. Aku risau kau akan khianati, maka pada waktu itu apa pun perjanjian yang ada di antara kita batal. Contoh, kalau contohnya ada business partner, ataupun pada waktu itu ada rakan kongsi, kita pada waktu tu dah ada kerisauan yang mana pada waktu itu apa pun isu, maka maklumkan dia. Sebenarnya macam ni, kita batalkan je perjanjian yang ada di antara kita. Kau ambil bahagian kau, aku ambil bahagian aku. Tapi tak boleh. Selagi mana kalaulah contoh rakan kongsi kita dia belum buat apa yang kita risaukan, pengkhianatan yang dia belum buat, maka kita tak boleh nak menjadi orang yang mula-mula khianat dia. Tak boleh. Kalaulah kita buat begitu, kita termasuk di galangan orang yang khianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Okey, inilah perkongsian yang dapat kita kongsikan dalam hayati Quran. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kita sambung ayat berikutnya esok, ayat yang ke-59.
Kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Insya-Allah sebentar lagi akan ada sambungan pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.